Cuba kita bayangkan satu kedai runcit. Okay. Dia menjual Coca-Cola. Which is dia dah beli dah Coca-Cola tu. Maksudnya maksudnya dia dah bayar apa ni, dah transaction ni dah habis dah. So maksudnya kalau kita beli dekat kedai runcit tu, adakah kita menyumbang? Kalau contohnya kau dah beli korang-korang punya serbuk kan, contohnya lah. Lepas tu baru pula tahu. Tapi baru pula tahu syarikat kau ni, syarikat maksud supplier tu adalah menyokong. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Jus Botanica yang diperbuat daripada durian Belanda. Durian. Tahukah anda Durian. Zat Jus Botanica ini sesuai dikonsum oleh kanak-kanak seawal usia 7 tahun Tengok. sehingga mereka yang berusia 65 tahun. Malah Sebab dan apa? ke atas. Dan ke atas, atas dan atas lagi. You do. Kiranya 7 tahun sampai bila-bila kita boleh bagi kat opah ha? Kelebihan dia apa? Memberikan tenaga sepanjang hari untuk mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan harian mereka, nak buat kerja dan sebagainya. Boleh membantu mengawal sakit-sakit sendi dan otot, melancarkan sistem penghadaman dan pencernaan. Yelah, korang makan nak bagi relax, makanan jatuh ke dalam badan. Dan yang paling penting sekali, Paling penting, sangat-sangat penting untuk mereka yang ada penyakit gout. Boleh konsum untuk mana-mana. mengurangkan sebagai alternatif. Mana-mana yang mengurangkan bapanya keradangan. ada gaut, maknya ada gaut, yang anak-anaknya bolehlah cuba-cuba untuk beli benda ni dan hadiahkan kepada ibu bapa anda sebagai satu ikhtiar untuk merawat gaut-gaut mereka. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Hakim Izzuddin bin Muhammad Nordin. Untuk dapatkan sebotol zat yang mana ianya berharga RM35, Masya Allah, murah. korang boleh pergi ke myluster.com.my, MYLUSTRE, atau boleh hubungi mereka di 017-512-3401. Menggunakan promo kod Bros and Mike, korang boleh dapatkan pengurangan sebanyak RM2. Murah lagi. Harga dah beritahu tadi kan? Dah. Okay, saya yang terlupa. Saya apa terlupa? Okay, boys and girls and boys, welcome to the show Bros and Mike. Nanti dia kata sayang, geli pula kau nak panggil. Siapa awak dia? Welcome to the show, Bros and Mike. Tu dah famous lah. Okay, hari ni adalah seperti biasa setiap minggu kita ingin menunjukkan sokongan kami dan juga solidariti kami terhadap apa yang sedang berlaku sekarang di bumi Palestin, di mana serangan bertubi-tubi ataupun seperti biasalah yang sedang berlaku over recent 75 tahun yang lepas dan kini berlaku kembali. Jadi kita harapkan semoga saudara-saudara Islam kita di sana diberikan kekuatan dan yang penting adalah kemenangan yang pasti, mutlak, yang pasti kepada umat Islam. Dan kita di sini Bros and Mike dan juga Zat Malaysia, kami sangat kita condemn tindakan yang dilakukan oleh Israel dan sekutu-sekutunya terhadap apa yang berlaku pada dunia kita boleh tahu sekarang ni. Semoga pihak-pihak yang berkenaan agak keras sikit untuk saya katakan di sini, semoga mereka diselubungilah rasa kerisauan disebabkan dosa yang mereka dah buat terhadap umat Islam. Ada kata-kata Hakim? Tak ada lah. Okey lah. Aku just nak cakap peperangan kali ni lama ya, sebab kalau di waktu record kita ni dah nak masuk sebulan. Dan lebih daripada 50% rumah di Gaza telah hancur sepenuhnya dan beratus-ratus keturunan telah dihapuskan, total wipe.
Apa lagi? Dan total syahid ataupun kematian yang telah dianggarkan sejak pada hari ni, kita record ni berapa bulan ya? 4 November dah mencecah 11,000 jumlah kematian, which is more than last year punya last year or last 2 years punya war. Dan it keep increasing sebab still banyak ya mayat yang under the rubble, under the apa sebenarnya dia apa? Runtuhan. Di bawah runtuhan, dan terlalu banyak pesakit yang dalam keadaan yang sangat bahaya diakibatkan pengeboman hospital hospital kanser, pengeboman hospital yang ada banyak baby pramatang, pemutusan kuasa, pemutusan tenaga bahan api dan segala-gala tenaga, dan menyebabkan jumlah kematian itu dijangkakan akan terus meningkat saban harilah. Dan semoga Allah memecah belahkan sekutu-sekutu mereka. Semoga Allah hadirkan ketakutan kepada pihak musuh. Semoga Allah menguatkan para mujahidin kita. Tak mudah ya nak jadi mujahidin. Betul. Kau kena tahfiz Quran. Aku dengar juga daripada sahabat-sahabat aku yang berasal dari Gaza. Diorang panggil Gazayan. Aku baru tahu tak terms yang digunakan adalah Gazayan. Dia cakap untuk engkau menjadi mujahidin, engkau perlu pergi solat berjemaah setiap waktu solat non-stop daripada kau remaja. Satu solat kau miss, kau dah tak boleh jadi mujahidin. Asbabnya adalah untuk menjaga rahsia-rahsia mereka lah. Dan kita sendiri tahu tentera-tentera mujahidin Hamas ada tunnel underground kan. So untuk protect benda tu, untuk protect daripada ejen-ejen Mossad, dia perlukan menjaga pemilihan mujahidin tu sangatlah ketat lah. Dan sebab utama kenapa dia kena jadi pakar Quran. Kenapa aku pandang kamera sini, sorry ya. Sebab utama dia kena jadi orang yang berpegang teguh pada Quran. Bila kau frontliner dalam perang kan, once kau dah misal kata kau dah ditangkap, orang akan interrogate kau, orang akan seksa kau untuk bagi tahu maklumat. Kalau imanmu tak teguh bro, kau confirm akan bocor. Kita tengah cakap pasal manusia tau, yang sangat fragile. Bila dah diugut bunuh ataupun disentuh pasal isu family, confirm kau akan termakan. That's why kebanyakan mujahidin ni adalah anak-anak yatim yang they got nothing to lose. Yalah, ibu bapa mereka yang pernah sepanjang tahun tu lah. Jadi ini adalah kiranya is the kind of payback. Imagine bro, ada satu mujahidin tu, dia lari, dia pegang bom, dia letak dekat atas tank macam tu je. Di mana tank tengah bergerak, dia cabut dan dia baca petikan surat Yasin kan. Lepas tu dia letak bom, dia lari, lepas tu tank tu meletup. Kau bayangkan kalau orang manusia biasa yang tak kuat iman tak berani buat benda-benda macam tu. So kekaguman aku kepada para mujahidin dan orang Gaza menjadikan aku rasa kita ni kerdil gila. Macam kuat ke kita ni kalau berada di tempat mereka? Itulah. Aku rasa ayat apa yang Israel bagi tahu tu betul, sangat-sangat betul. Dan di bahagian kita juga dekat sini, kita punya peranan. Macam mana aku ada satu klip yang aku tengok, jumpa kat Twitter, ada beritahu ada satu pemuda-pemuda mujahidin jugalah dekat Gaza. Dia beritahu it's okay for those yang tidak dapat bersama kami di luar negara, saudara-saudara Islam kami, your role is actually to spread out everything, informasi yang betul tentang apa yang sedang berlaku di Gaza, condemn every fake news yang dikeluarkan oleh IDF, Israel punya. Sebab kita faham sekarang ni pun Israel pun kita berlawan-lawan lah juga. I mean, dia ada kuasa media dia yang untuk menutup. Tapi the world know what is happening. Jadi aku rasa itu satu benda yang sangat-sangat extra point untuk kita beritahu yang this is not correct. Tak apa, kalau kita mungkin kita terasa macam alamak aku tak dapat join sekian bersama dengan mereka. Doa dan juga apa yang kita mampu buat, macam aku ialah kita berdoa dan sebagainya di social media. Kecam kita tahu apa yang betul, apa yang salah, kita bagi tahulah kepada public menggunakan kita punya platform social media. So sekarang ni untuk kita punya role kita yang aku rasa semua orang dulu pun dah hangat, sekarang pun dah hangat tentang isu boycott produk ataupun company-company yang associate dengan dan yang betul-betul terang-terangan secara terbuka menyokong keganasan Israel di Gaza.
Aku mulakan Okay. Sebelum tu aku ada pertanyaan. Boleh kita mention produk ke? Aku rasa kita mention tak ada isu kot. Tak ada isu kan. Maksudnya kita just mention. Kita make sure benda tu ini opinion sendiri. Maksudnya aku faham ada ramai yang macam little bit confused. Kalau aku makan produk ni, okay, produk ni dia dah bagi tahu dah sekian akan disumbangkan kepada, ataupun mungkin dia punya presiden, CEO ataupun dia punya founder produk tu dah bagi tahu dia menyokong Zionis. Should I, maksudnya aku dah terbeli barang ni, adakah aku patut buang dan sebagainya? Ini kalau aku berada kat tempat aku lah. If you guys dah beli barang tu, pakai je lah. Tidak ada isu apa sebagainya. Means that boycott tu you nak beli in the future, dah boleh stop beli, substitute, gantikan dengan barang yang lain. Sebab aku yakin macam setiap barang yang kau beli pada produk-produk tu, ada tarikh luput dia, tiba-tiba lah rosak ataupun dah habis, tak kisahlah makanan kebarangan. Next time you substitute lah dengan produk yang bukan daripada Israel itself lah. Betul. Itu daripada pandangan aku lah. Mungkin orang confuse macam, ya aku dah beli ni banyak ni. Sebab kalau dah terbeli tu, aku rasa kalau kau membuang tu dah dikira macam membazir. Dan bagi aku sedikit kurang pintar lah. Dia lebih sebab extreme. Bayar pun dah bayar. Bayar pun dah bayar dan sebagainya. Lepas tu isu boycott ni pun adalah yang bagi tahu, aku clear bagi tahu je lah. Sekarang ni memang tengah hangat isu MACD. Yang kita faham selain pun MACD pun setakat ni saban hari sebelum ni pun orang condemn. Lepas tu macam biasalah, the cycle goes on. Condemn, dah isu reda sikit, makan balik. Isu reda sikit, orang petikakan, dia ada dua lah. Orang yang petikakan tentang consistency orang Islam di Malaysia boycott barangan ataupun boycott MACD. Tapi pendapat aku, sorry aku beritahu lagi pendapat aku lah. Sebab perang kali ni ataupun sesi ataupun bukan sesi lah, kita panggil yang sekarang ni peperangan dia tu konflik dia tu agak keras dan berpanjangan dan nampak sedikit mungkin inilah sinar kemenangan bagi umat Islam. Jadi aku rasa tidak ada isu ataupun tidak perlulah kita untuk condemn orang yang kau dulu tak boycott, melantak aja. Kejap boycott, kejap tidak kan. Jangan kita bangkang consistency orang tersebut. Tapi kita appreciate effort dia. Macam mana yang ada apa tah yang kisah Nabi Ibrahim yang kita boleh relatekan dengan boycott. Untuk aku rasa yang kau nak maksudkan ni adalah satu kisah di mana ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud time tu, dan kuku kaum dia lah, dia orang kumpulkan kayu-kayu api, dia orang ikat Nabi Ibrahim dan dia orang bakar api yang sangat kuat. Aku rasa time tu dikatakan api tu tidak pernah ada api sebesar itu untuk membakar Nabi Ibrahim time tu lah, dan sangat panas lah. Dan disebutkan satu kisah ni yang mana aku cakap dulu kat sini, aku tak sure benda ni sama ada dhaif atau tidak, tapi kita boleh ambil pengajaran lah. Kisah di mana semua binatang cuba untuk memadamkan api. Diorang, kalau burung menyimpan air di dalam paruh dan merembes ke dalam api, melainkan kecuali satu binatang cicak aku rasa, yang mana cicak menghembuskan nafas, macam meniup api untuk memarakkan lagi api tu sebenarnya. Kisah yang kita pengajaran yang kita boleh ambil kat sini, walaupun kalau contohnya burung tadi merembeskan air ke dalam api yang sangat marak, macam tak ada makna sebenarnya. Tapi apa yang kita boleh apa yang pendirian burung tu adalah, dia kata walaupun usaha aku nampak seperti tiada apa, tapi aku boleh menjawab kepada Rabb, kepada Tuhan aku, kepada Allah, ya bahawa ini adalah usaha yang sebaik mungkin yang aku boleh buat untuk memadamkan api. Sama macam kes boycott kita. Walaupun kita rasa boycott kita ni tidaklah ada efek sangat, sebab company yang kita cuba boycott adalah satu company yang sangat besar. Yang mana company itu bukan hanya ada MACD saja, dia ada masih sub franchise dia, yang mana mungkinlah hanya boleh terjejas sikit untuk kita lah. Macam kita beli contoh satu set RM20, kita hanya macam menyumbangkan RM20 je. Tapi kalau kita tak beli, kita tak menyumbangkan, hanya terputus RM20 contohnya lah. Tapi usaha kita tu Allah nampak. Sekecil mana pun usaha kita, Allah nampak. Dan benda-benda yang kecil tu lah yang kita mungkin anggap kecil, tapi sebenarnya
cumulatively mungkin dia menjadi satu besar, dan timbangan kita dulu akan datang nanti kita tak tahu. Mungkin hanya margin kecil je kebaikan kita dan kejahatan kita, tapi disebabkan boycott kita tu, timbangan kebaikan kita melebihi timbangan kejahatan. Betul. So kita tak tahu segala usaha kita ni mungkinlah secara kasarnya nampak macam tak ada efek pun sebenarnya. Tapi korang kena tahu Allah sentiasa faham usaha korang, sentiasa usaha-usaha korang tu akan ditimbang di akhirat nanti. Jangan risau. Aku rasa aku nak cakap pasal boykottnya. Anik tadi ada cakap pasal boykot yang sekejap boykot, tak inconsistent. Dah habis reda tu tak boykot, sekejap boykot, lepas tu tak boykot. Istiqamah, tidak istiqamah. Sebenarnya tahu apa purpose untuk boykot ni tak? Ni yang aku belajar daripada ada satu ahli bijaksana lah yang mengatakan boykot bukan untuk kita memusnahkan bisnes. Boykot ni maksudnya untuk kita memberi tahu dekat business owner yang kita ni sebenarnya ada power. Maksudnya, okay, contoh kita tengah cakap pasal McD kan. Contoh McD terang-terang menyokong Israel. Sampai plastik burger dia pun dah jadi merah biru ya dekat negara sana. Memang betul-betul sokong Israel terang-terang, secara terang-terang. Dia bagi dekat IDF soldier dengan plastik merah biru, putih biru. So, apa function kita boycott ni? So, bila kita boycott, nanti orang nampak, alamak, dah tak terjual lah apa semua ni. So kenapa diorang boycott? Sebab Israel. So diorang macam okay lah, lepas ni aku tak bagi duit aku kat Israel lah. After that kau tak nak boycott lah, ikutlah terserah pada kau. Sebab kita nak tahu, kita nak tunjuk diorang consumer above everything. Produk yang diorang jual tu, kalau tak ada pembeli, apa diorang nak buat? So kalau dengan cara boycott tu memberi kesan kepada orang atas, so, maksudnya berjaya lah. Niat kita bukan nak musnahkan bisnes dia, minta dijauhkan lah. Sebab kita sendiri tahu bisnes McD ni owned by Malaysian. Begitulah. Faham. Itulah maksud boycott. Ni kenapa ya? Tak apa. Masalah aku. Lagi satu. Masalah anda ya? Lagi satu kan, bila tadi Hakim bagi tahu sebenarnya untuk ataupun untuk yang kali ni punya peristiwa kan. Yang aku nampak sekarang ni McD pun terkesan, sangat-sangat terkesan. Sampai dia punya share aku rasa jatuh sampai dia berjumpa dengan mufti. Tengok dia punya press conference berapa kali media statement. Memang sangat terkesan. Tapi one thing McD Malaysia, aku puji one thing kat McD Malaysia, diorang mengambil pekerja-pekerja OKU untuk bekerja. That's one thing yang aku rasa macam, sebab aku mungkinlah ada brand lain yang buat juga, aku tak pasti, tapi Malaysia, McD Malaysia sangat-sangat supporting untuk pengambilan pekerja-pekerja kurang kelainan upaya. Cumanya itulah macam dia ada beberapa konflik lah. Okay, what if kalau di boycott, macam mana pula dengan nasib-nasib orang-orang yang bekerja di McD? Pekerja McD. Sebab aku tengok sekarang ni dekat TikTok pun, dia lah TikTok, social media lain pun beritahu order kurang, tapi adalah dia buat selingan, memanglah order drive tu kurang, tapi orang order delivery banyak lah dia punya ni lah. Tapi for me, kalau as aku lah, kalau kita berada dalam satu sistem, kita ni ada authority di dalam kerajaan Malaysia dan sebagainya, we have to do something lah untuk orang-orang yang terkesan dengan apa yang sedang berlaku ni. Berikan mereka bantuan, kerja yang baru dan sebagainya. Sebab memang ada kebanyakan pekerja memang itulah sumber kewangan dia, sumber rezeki dia contohnya. So bila aku tengoklah perdebatan tu di social media, kata kalau dah tahu ni carilah kerja lain. Yalah, biasalah kita netizen main cakap. Tapi tak tahu situasi, authority yang aku harap lah untuk orang-orang politik, you guys do something untuk mereka ni. Nampak macam aku cakap, small scale, tapi small scale ni sebenarnya kalau dia kumpul-kumpulkan daripada seluruh Malaysia, sangat banyak orang yang terkesan. Aku juga ada dengar pasalnya kau tengah cakap pasal macam mana nasib pekerja-pekerja OKU kan. Basic of economy flow dia ni betul-betul basic of economy flow. Bila isu boycott kan, once kau boycott McDonald's, maksudnya kau tak makan, betul? Engkau akan beli benda lain, betul? Maksudnya okay, kita tengah cakap pasal okay, ni McDonald's, ni kedai Ali. Okay, McDonald's ni benda besar lah. Kedai Ali ni benda yang kecil je kan. So bila mana di boycott, McDonald's akan jadi benda kecil. Orang pula akan membeli ke kedai Ali. Itulah economy flow. Kedai Ali pula membesar. So McDonald's tak perlukan pekerja dah. Kedai Ali memerlukan pekerja. Orang cakap itu argument yang diberi, yang bagi tahu macam
ini adalah basic economic flow. Kalau orang boycott McDonald, kedai orang Malaysia kita dah up, dia pula perlukan pekerja yang ramai. Nanti orang pekerja dekat sana boleh pergi kerja kat kedai Ali. Tetapi persoalannya di sini, setangkas mana benda tu boleh berlaku? Maksudnya, okay, McD dah bankrupt kan. Habis pekerja-pekerja dia tu, bukannya esok dia boleh terus kerja kat kedai Ali tu. Kita tengah cakap orang tu boleh ke survive lagi 3 bulan? Orang tu boleh ke lagi survive tu? Itulah yang dibincang. Yelah, tapi bila orang cakap boycott tu, dia bagi aku, pendapat aku lah, pemahaman aku sebenarnya boycott tu kita stop membeli. Contohlah bukan kita yang beli kan. Contoh kalau dalam satu keramaian ataupun office, bos kita mungkinlah ada kurang cakna, mungkin tak dapat lepas memo pasal isu Palestin dan dia beli McD. Takkanlah kita tak boleh. Bagi aku kalau macam tiba-tiba niat bos tu baik untuk jomlah makan-makan sekali, makan je lah, tak ada isu apa pun. Dia bagi aku boycott tu bila kita keluarkan duit, kita memang intention aku nak beli. Aku dah tahu dah memang aku dah tahu kes sekian tapi niat masih nak macam membeli. Betul. Tapi kalau dah bos datang, dia niat nak cara ramai-ramai, nak relax dan ni, makan je lah. Tak ada isu. Aku ada satu soalan. Okay, kita boleh cakap pasal McD. Okay lah, kalau kita boycott McD, memang duit tu direct pergi ke royalty, pergi ke negara sana kan. Cuba kita bayangkan satu kedai runcit. Okay. Dia menjual Coca-Cola. Which is, dia dah beli dah Coca-Cola tu. Maksudnya, maksudnya dia dah bayar pun, ni dah transaction ni dah habis dah. So maksudnya kalau kita beli dekat kedai runcit tu, adakah kita menyumbang? Maksudnya, kau faham maksud aku? Maksudnya bila aku berdiri, maksudnya stok yang dia ada. Kita beli stok yang dah ada. Maksudnya kalau aku beli Coca-Cola dekat kedai Ali ni, di mana stok dia dah memang ada dah, dan dia tak nak restock pun lagi sebab dia nak boycott kan. So cara dia sama ada dia let go secara free ataupun dijual je lah. So kalau aku sebagai pembeli beli daripada kedai Ali tu just untuk bantu dia, tapi lepas dah jual tu dia tak nak, supaya dia beli produk lain, adakah itu okey? Kalau pendapat aku, ni pendapat aku out of the box. Aku faham, out of the box sikit, out of the box. Kan kalau kita tengok kat video-video kat YouTube kan yang Coca-Cola tu dia letak dekat jamban, boleh cuci ke jamban kan. Kita suruh dia buat servis macam tu. Macam bro, kalau daripada istilah kita beli, kita dah menyumbang. Kita suruh dia, you buat je servis basuh jamban ke apa kan. Pakai tapi secara percuma lah. Ikut dia lah, dia nak bayar itu maksud aku lah. Sebab kalau kita beli, kita dah tak kira menyumbang pun. Maksudnya kalau contohnya boleh aku masuk produk kau? Tak boleh? Boleh. Okey, contohnya kau dah beli Kora-Kora punya serbuk kan, contohnya lah. Lepas tu baru pula tahu syarikat kau ni, syarikat maksud supplier tu adalah menyokong. So adakah kau akan menjual, maksudnya adakah orang yang membeli tu sebenarnya menyumbang kepada supplier kau, macam ataupun adakah yang membeli tu hanya adalah untuk membantu kau beli benda lain pula contohnya. Accident yang baru tahu bukanlah okey je, dia just habiskan je lah apa yang untuk next time. Maksud habiskan tu adakah kau menjual dan orang membeli ataupun engkau buat, okey jom aku buat satu kenduri matcha. Itu maksud aku. Kedai Ali tu dia dah beli dah Coca-Cola satu carton, tapi maksudnya dia dah menyumbang dah. Dan okey lah, lepas ni aku berpendirian tak nak beli lagi produk dari Israel. Aku boycott 100%. Tapi aku dah ada produk ni, takkan aku nak minum? Boleh tak korang beli produk ni? Dan aku sebagai pembeli, adakah aku menyumbang? Aku rasa dihabiskan je lah produk tu. Means jual je lah kan. Tak boleh buat. Dah tak boleh nak buat apa kan. So aku sebagai pembeli, aku tidak menyumbang lah sepatutnya. Aku mungkin kau boleh tanya, okey, ni produk ni stok lama ke stok baru ni? Awak pasti tak nak restock lagi benda ni. Awak pasti. Kalau awak pasti, saya nak return notice. Kalau tak, saya hantar lawyer. Saya nak beli, nak bantu awak ni. Tapi kan bila kau cakap macam menyumbang kepada, contohlah McD kan. Sebab aku dah tengok juga McD punya explanation lah. Dia bagi tahu dia ada satu dana kepada tentera direct, dana ke peperangan. Macam duit ni dia allocate untuk dana peperangan dan sebagainya. McD Malaysia ni apa yang aku tengok lah, dia katanya duit tu memang royalty terus kepada McD punya HQ. Dia tidak dimasukkan kepada dalam dana peperangan. Lepas tu aku buat benda tu dengan perbandingan another punya persoalan daripada netizen. Dia bagi tahu, maksudnya macam ni lah, dalam konteks
board of macam MACD Yash kata, okay, this is from this country, bagi kat dana pertahanan. Oh, Malaysia kita alihkan, jangan bagi. Adakah semudah itu pengagihannya? Mungkin itu yang dikeluarkan oleh PR MACD, tapi pada pendapat aku sendiri, it's very complicated sebenarnya. Kita tak boleh nak, yelah, kalau kita berada di tempat HQ MACD Malaysia sendiri, tapi aku ada cadangan ni mungkin kinda useless, dia pop up dalam fikiran aku je lah. Tapi what if kalau MACD di Malaysia, you have resources, you have the ingredient yang halal, korang buat satu brand baru yang macam hampir sama dengan MACD, tapi 100% from Muslim punya products lah. Sebab means tak perlu bayar royalty dah lah. Diorang kena faham satu benda, you punya pembeli dekat sini adalah Muslim konservatif yang banyak dekat sini. Jadi tengoklah berdasarkan target market you guys macam. Tapi ni pendapat aku je, aku ni kerdil lagi, tak banyak ilmu. Tapi what if kalau, sebab aku tengok sekarang ni pun, yelah, diorang banyak kali keluarkan statement, PR stand dan sebagainya banyak, dan bagi aku sangat terjejas lah macam tu. So what if kalau you guys come out, mungkin itu the final solution korang lah, tak pasti. Korang buat satu lagi produk baru yang seakan-akan, so mungkin orang boleh adapt dengan benda tu. Contohnya macam yang berlaku dekat Rusia. Rusia dia buat dia punya MACD sendiri. Dia buat ni pasal Starbucks, Rusia dengan aku tak sure China atau apa. Starbucks dia orang rebrand kan. Dah jadi Stars Coffee. Orang sana dah tahu dah, memang ni kedai Starbucks pun. Aku dah lama tahu dah ini kedai Starbucks. Tapi dia rebrand. Dia rebrand dengan menu yang sama. Tapi aku nak beli kat engkau sebab engkau dah tak menyokong Israel, sebab engkau dah jadi Stars Coffee. So kami local support kau 100%. Tapi ingredient beli dekat Starbucks juga lah. Aku rasa habiskan dulu ingredient kat Starbucks, then kau boleh beli ingredient dekat ni lah. Sebab nak dapatkan ingredient dari Starbucks. Sebab aku takut, of course lah, kita nampak macam boleh shift macam tu je. Cuma probably there's a contract. There's a contract, and then kalau kau breach contract, which is kau kata okay, nak tukar contoh sesuka hati macam tu, probably kau kena bayar millions of dollars untuk breach of contracts punya penalties. Yang mana sebab tu mungkin company-company yang kat Malaysia ni tak buat lagi. Mungkin kena tunggu habis kontrak. Mungkin kena tunggu habis kontrak. Maksudnya macam medik-medik baru atau medik-medik lama. Kontrak bisnes berapa tahun lah? Aku rasa mungkin 2 tahun kot. 2 tahun. But let's talk about what if kau tak boycott? Adakah salah? Untuk aku, probably life essential punya items kau tidak salah. Maksudnya kau dalam keadaan sakit, let's say sakit diabetes, and then insulin yang kau consume, yang kau dapat adalah daripada satu badan organisasi yang terang-terang menyokong Israel. Tapi kau perlukan insulin tu untuk kelangsungan hidup. Bagi aku, kau tak boycott insulin tu adalah satu perkara yang tidak salah lah. Tapi perkara-perkara yang macam contohnya cereal, alright, cereal yang mana kalau kau tak makan pun ataupun banyak alternatif lain dan kau tidak boycott, bagi aku adalah satu kesalahan lah. Cuma tidaklah sampai tahap aku netizen perlu benci kau sebab kau tak boycott. Apa benda ni kan? Cuma sedar diri lah, itu adalah satu indirectly kau menyumbang kepada genocide. Macam tu lah. Kalau pendapat aku balik kepada yang aku dah belajar time UPKK, time sekolah UPKK agama lah. Bagi aku yang boycott ni, dia sebenarnya sebahagian, bagi aku, betul aku kalau salah, dia sebahagian daripada mencegah kemungkaran. Boycott ni kan, kemungkaran kita faham, korang pun tahu kot, mencegah kemungkaran ni ada 3. 1, melalui tangan. 2, lisan. Secondly, yang paling lemah sekali adalah mulut. Hati. Sorry. Daripada hati. So tengoklah macam mana stage yang kita boleh buat. Setakat ni aku mungkin perbuatan aku dah tak, bukan boycott, aku tak membeli. Aku boycott indirectly, tapi tidak membelilah produk contoh makanan dan sebagainya kan. Cuma ikut lisan adalah mengkondem. Aku rasa aku dah condemn juga lisan dekat social media. Aku dah perbuatan, aku rasa aku dah complete all the cycle kot. Wah. Yelah sebab perbuatan adalah solidarity lah. Inilah kita tengah buat ni, perbuatan ni. Tapi yelah, macam ada orang cakap, aku cakap bersifat neutral kan. For those yang neutral in this situation,
actually they are supporting the genocide yang sedang berlaku. Sebab ni adalah akidah. Dan apa yang human rights pun sama juga. Palestin buat tu adalah orang panggil fardu kifayah, mempertahankan Islam. Fardu kifayah, kalau dia orang tak buat, kita satu dunia Islam ni berdosa tau. Betul. Dia adalah stand for us. Dia membuat tugas kita. Macam kita tengah cakap pasal solat jenazah, fardu kifayah. Tak ada orang buat, satu kampung berdosa. Sama dengan ni, siapa yang akan mempertahankan Al-Aqsa? Palestinian. Kalau tak ada Palestinian yang betul-betul teguh berdiri atas tanah dia, kita ni semua berdosa. Betul. Dan nak cakap pasal boykot dengan tak boykot ni, asatizah kita mengatakan. Asatizah tu ustazah mufti. Aku ingat natijah je. Hey. Asatizah mengatakan, adakah tidak boykot itu berdosa? Adakah tidak boykot itu berdosa? Jawapannya tidak. Sebab macam mana nak cakap Teruskan. Sebab macam Hakim cakap, ada setengah essential yang diperlukan. Macam kadang-kadang makanan. Tengok macam mana produk tu, adakah penting elemen-elemen tu dalam hidup kita. Dan kalau kita tak jumpa benda yang boleh gantikan, tak apa, kita teruskan. Tapi kalau ada jumpa, kalau boleh kita dahulukanlah. Jadikan untuk supaya boleh menggantikan produk yang ada relate. Dan seterusnya, adakah memboikot itu dapat pahala? Asatizah mengatakan insya-Allah kalau niat kita betul, kita dapat pahala. Tapi tak boykot itu tidak berdosa. Tu korang kena make sure lah, sebab ada setengah isu baby, aku baca dekat social media, ada satu baby ni dia kena consume satu susu formula yang betul-betul dedicated untuk dia. Aku tak ingat je nama apalah. So isu ni berat Brand tu pun daripada ni lah menyokong. Aku rasa brand tu mungkin Nestle lah. Aku tak tahu apa anda dia kan. Nestle ni adalah satu big kan. Dia dah try brand lain dah. Sampai mana dia perasan sampai anak dia dah berak pun dah keluar darah apa semua. Sebab kan memakan susu brand yang lain. So nak tak nak, dia dah jadi satu keperluan untuk kelangsungan hidup lah. Kelangsungan hidup lah kan. So perlu ke dia boykot? Of course lah tak perlu. Sebab ini dah sampai tahap menjaga nyawa, menjaga keturunan. Faham? Ingat, nyawa above everything. Itulah, itu saja yang aku boleh cakap. Okay, aku sentuh sikit lah. Ni berkaitan dengan orang cakap, yes, benar, apa nama ni? Yes, benar. Tentera Israel, dia, yalah, peperangan. Maksudnya kalau peperangan, membalas. So mereka mengatakan Hamas juga membunuh orang-orang sivil Israel dan sebagainya kan. Dia macam, yelah, bila diorang buat comparison yang macam tu, kita rasa macam it's not really good comparison. Sebab kita tengok kalau tentera Israel, dia pergi bom hospital, balai polis, tempat-tempat yang macam orang-orang awam yang tiada kemampuan untuk melawan. Padahal dia pakai ayat, macam kita cakap dia lah. Dia kata ambulans tersebut dinaiki oleh tentera Hamas. Tapi sedangkan tak ada pun. And then kita boleh tengok dia punya propaganda dekat social media pun tak ada pun mayat-mayat yang dikatakan hanya ada darah fake. Lepas tu dia buat tonggeng tutup muka. So orang-orang yang bagi aku, diorang mengatakan diorang adalah neutral, tak sokong mana-mana pihak, tak sokong ni, tak sokong ni. For me, apa yang aku dah tengok over 75 years ni, kau still lagi neutral ke? Tak ada apa yang sedang berlaku. Okay, kalau ada confusion mengatakan kenapa Hamas ambil tahanan, kenapa Hamas menculik budak, kenapa Hamas menculik. Do you guys know Israel sampai sekarang ada prisoners yang dekat Palestin yang tak release puluh tahun dah. Macam mana cara kita nak releasekan tahanan-tahanan tu? Adalah pertukaran tahanan. Pendirian Hamas ni sendiri adalah military fight. Kau ambil satu orang, tapi kau jaga dia. Kau tengok kita ada beberapa bukti banyak kan. Gila orang-orang tua daripada ni lah. Aku sebagai ada tahanan ni, okay, aku akan riliskan tahanan aku, tapi lepaskan orang Palestin aku dulu, baru aku lepaskan tahanan kau. Dan dijaga tahanan tu. Sebab kita orang Islam menjaga tahanan itu adalah peraturan-peraturan perang yang orang Islam kena follow. Tak boleh bunuh tumbuhan, which is Israel settlers bakar pokok zaitun. Tak boleh serang ibu mengandung, tak boleh serang orang tua, tak boleh serang orang budak. Israel itu pergi sahur dengan baby apa semua dengan di bawah timbunan. Aku tengok yang paling mengerikan lately yang betul-betul aku tengok, ya Allah,
dia suruh orang dekat West Bank retreat. So mula-mula orang West Bank tak nak retreat sebab ni adalah tanah kami. So after ugutan demi ugutan, West Bank people terpaksalah retreat. Dalam perjalanan dia orang lari kat jalan raya sambil bawa barang, Israel tembak semua orang yang tengah lari tu. Dan ada satu video, satu Palestinian basikal, dia record ibu tengah bawa barang meninggal bertaburan. Aku rasa subhanallah, kenapa sampai... Betul lah Al-Quran mengatakan yang orang manusia yang paling teruk dalam muka bumi ni adalah Yahudi lah. Sebab kita memang bukan tengah lawan dengan manusia tau. Ini dah level tentera syaitan kata tak? Zionis, specifically Zionis. Dia ada Zionis. Dia memang tak ada manusiawi lah dalam diri dia. Sebab itu kau boleh buat sampai macam tu. Bila kau tengok, takkan kau tak terkesan tengok. Lepas tu tiba-tiba, Hamas beheaded 40 babies, tak ada proof. Hamas raping the girls, tak ada proof. Hamas killing blah, tak ada proof. Lepas tu ada satu yang best sekali kan, yang aku nak tergelak. Ada satu video tentera Hamas, dia bawa kondom. So ada reporter daripada Western, dia menyebelahi Zionis lah. Dia beritahu, wow, Hamas is rapist the girl. Bro, adalah orang-orang yang pakar dalam peperangan yang beritahu pasal ilmu ketenteraan. Dia beritahu sebenarnya kondom tu digunakan untuk dia macam kalis peluru, macam some of like that lah. Dia macam-macam benda lah ada, tapi memang totally bukan digunakan untuk merogol dan sebagainya. So benda macam tu nampak kelakar lah. Dan yang menariknya, yang dia kata, Hamas bawa kondom ni dia tengah pegang tau, gambar yang dia ambil dari Google. Kau faham tak? Itu bukan gambar daripada tentera Hamas sendiri. Dah lah gambar Google. Betul. Lepas tu fitnah. Kau punya level fitnah ni. Okay, Israel dah kalah media. Seteruk-teruk media. Totally nak lost cakap lah. pasal Betul. dekat TikTok. Ya. Hashtag I stand with Palestine is 2.2 billion engagement. I stand with Israel 200 millions. So kau dah kalah seteruk-teruknya. Cuma kau menang sebab world leaders je yang bantu kau. And also apa nama ni? Aku dah lupa nak cakap apa. Tak apa, Hakim terus. Mic dah angkat tu macam ada benda nak cakap. Hakim. Tadi. Aku hanya nak menganggukkan je. Sorry, aku ingat balik. Dah leak dah keluar rate Israel nak bayar dekat influencer untuk sebarkan propaganda pasal Israel. Kau tak dapat Memang tak nak aku. Berani dia serang Malaysia. Kita dah lah pro Palestinian. Aku masih ada maruah lagi lah. Memang tak aku buat Mungkin sorot nama saya. Malu kan bila kau sampai terpaksa bayar influencers untuk cakap pasal. Padahal keadaannya very desperate lah sebenarnya basically. Kita yang pro-Palestinian ni betul-betul seikhlas hati. Betul. Untuk beritahu ini adalah salah, ini adalah betul, ini adalah salah. Engkau sampai bayar. How low you can be, man. Kadang-kadang kan aku tak faham lah kenapa ada lagi orang yang masih lagi support. I mean ada orang cakap come on lah Palestine. Ada tau ni aku baca dekat social media adalah aku saja nak baca different side of view orang yang menyokong, yang tak sokong Palestine. Dia kata Palestine you are weak. Dia kata macam kenapa kau tak surrender je? Kalau surrender kau memang pengecut lah. Kau tak mempertahankan kau punya tanah tempat lahir kau. Aku tengok juga satu account yang backup Zionis ni. So aku pergi ke kawasan diorang dekat dalam social media tu. So aku tengoklah apa orang Israel ni konsum ni. Apa yang menghasut dan kau orang Israel lah. Orang Israel dah memang gitulah, kita tahulah. Apa media-media dia yang media antarabangsa. Apa yang orang dunia luar melihat Hamas ni macam mana. Aku scroll demi scroll, argument yang sentiasa dibawa adalah Hamas menyerang party festival tu. Yang waktu orang tengah nari-nari tu. Faham. Dan kalau kau nak tahu, orang Israel sendiri bagi tahu yang bunuh orang dekat festival tu adalah orang Israel. Aku pun ada baca juga. Sebenarnya diorang pun does not give a fuck langsung pun pasal orang diorang. Pasal civilian dia. Even orang tu menyuruh, ada tentera Hamas cuba protect civilian yang tengah party tu nak larikan diri. Tapi Israel beri alasan itu adalah orang Hamas. Dia dah tak tahu dah. Allah dah tutup mata dia. Mana satu Palestinian, mana satu orang aku. Bomb is a bomb. Even dia kata okay, kawasan aku dekat area dekat sempadan West Bank tu dah ditawan oleh Hamas. Dekat jalan raya tu ada gambar rumah musnah dan ada kesan tank. Bro, Hamas tak ada kereta kebal. Apa argument kau di sini? Kau cakap rumah telah ditembak oleh letupan. Hamas pakai AK-47 tembak dinding, tak pecah bangunan tu. Kau paling bom biasa tak pecah bangunan tu. Damage tu
adalah damage daripada tank. Dan ada orang telah debunk benda tu, dia reveal yang bagi tahu dia suruh semua Israel menyorok dalam rumah dan Israel sendiri yang tembak rumah tu guna tank dia orang untuk jadikan satu media propaganda yang bawa Hamas punya impact waktu 7 of October. Betapa teruknya dia orang punya. Betapa teruk dan betapa lownya kau sebagai manusia. Zionisme tentera memang totally dia bila aku dengar sahabat aku dari Gaza tu cerita dia tunjuk rumah dia sebelum 8 tingkat tau. Lepas tu selepas dia kata in a blink of eyes, my house after 5 years we built this house, we wait for it. After 5 years they just bomb it and in a blink of eyes my house is gone. Dan aku cakap, how about your family? Dia cakap, yes, my family is fine. Lepas tu aku cakap, is there any syuhada in the area? There's no people in the area, they evacuate. So aku cakap, oh Alhamdulillah lah, nasib baiklah keluarga selamat. Tapi dia dah tak ada apa-apa lah. Tempat tinggal dia habis lah semua. Keberanian orang Palestin ni diceritakan oleh dia adalah orang tu memang dah tak takut mati. Sepasalnya dia tahu dijanjikan bila syuhadah ni engkau memang direct lah terus pergi ke syurga kan. Dan engkau boleh memanfaatkan 70 orang orang sekeliling kau. So kalau satu syuhadah dia boleh bawa 70 orang yang dikenal, yang dia suka untuk bawa nas masuk dalam syurga lah. Itu adalah betul kan pendengar. 70 orang memanfaatkan. Boleh cross check. Cross check balik. Lepas tu diceritakan oleh sahabat aku tu, dia cakap betapa beraninya Palestinian ni. Ni rumah tau. Yang ni laut tau. Diorang bermandi-manda di sebelah tu rumah diorang dibom. Diorang dah tak kisah dah. Sebab diorang cakap our house in Jannah is 100 times better than our house in this world. Tu kepercayaan diorang. Dan itu pegangan yang telah diasah dan dididik oleh mufti-mufti, syekh-syekh dekat Palestin untuk sayang tanah mereka, berpegang dengan Al-Quran. Dan diorang sentiasa menganggap dunia ni sementara, which is kita kena cuba juga menganggap benda tu kan. Jangan sentiasa rasa hidup aku susah di dunia. Boleh kita sebagai manusia yang beragama Islam boleh start fikir pasal akhirat juga. Betul. Cuba faham situasi Palestin ni dan cuba relate dengan kita. Kita dah boleh kena start rasa bersyukur, duduk dekat negara yang aman. Begitulah. Jadi kita akhiri dengan baik lah untuk podcast kali ini. Semoga kemenangan di pihak kita, kemenangan di milik Palestin, dan hancurlah tentera Zionis bersama dengan sekutu-sekutunya. Dan kita di Malaysia ni sentiasa doa kami tidak putus untuk saudara-saudara di Palestin. Semoga kita pun mendapat rahmat bersama dengan mereka juga. A single like, a single retweet, a single comment, a single share, a single repost, could be mean anything, semuanya diperkirakan sebagai usaha ataupun solidariti bersama Palestin. Kami melakukan tanggungjawab kami sebagaimana yang kami mampu. Ini sahaja yang kami mampu. Ya Allah, semoga Allah kurniakan apa sahaja kebaikan kepada kita semua. Yang buruknya datang daripada kami sendiri, yang baiknya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan podcast ini, terima kasih Zat, kerana podcast ini disponsor khas oleh Zat Jus Botanica yang sangat baik untuk kesihatan anda. Betul. Zat jus botanica ini boleh diminum dan dikonsum oleh kanak-kanak seawal usia 7 tahun sehingga umur 65 tahun. Macam-macam ke atas, 65 tahun ke atas ya. Boleh beri tenaga sepanjang hari, boleh melancarkan sistem perhadaman dan juga pencernaan, membantu mengawal sakit-sakit sendi dan otot, dan yang paling penting untuk mereka yang ada penyakit gaut nak guna ataupun nak konsum Zat sebagai alternatif boleh, sebab dia akan antara khasiat dia boleh mengurangkan keradangan. Kepada anak-anak muda yang parents dia ada masalah gaut terutamanya kan, boleh ikhtiar dengan cara menghadiahkan mereka minuman Zat. Kotak pun cantik, botol pun berat. Kualiti botol ni kalau aku hempuk kepala dia ni tak kemek, hangpa tahu dah. Ni. Aduh, itu bukan kepala. Tak kemek. Oh lah, serius? Yelah, ni botol mahal tu. Ingat macam dia proper je, betul-betul. Botol ni mahal gila. Keras babe.
Aku nak teka jap. Macam mana dah dapat botol yang secantik ini? Kotak secantik ini. Botol secantik botol itu. sekeras ini. Berat pula tu. Durian Belanda pula tu. Jus weh. Aku suka jus ya. Senang consume. Untuk dapatkan segala jenis khasiat yang diorang dah cakap ni, yang dah disumbatkan dalam sebotol zat jus Botanica. Aku tunggu je diorang nak support aku. Tak support pun. Dasar. Korang boleh pergi ke myluster.com.my, MYLUSTRE, atau boleh WhatsApp di 0175123401. Gunakan promo kod kita orang, Bros and Mike, untuk dapatkan pengurangan sebanyak RM2. Dan gunakan promo kod Barang Sejuk. Murah. Beli. Promo kod Barang Sejuk tak ada bro. Promo kod Barang Sejuk jangan. Boleh DM. DM. Jangan lupa follow semua social media Bros and Mike, daripada Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, YouTube, dan follow semua social media Zat Malaysia. Follow di Shopee dan TikTok. Diorang selalu buat live weekly ke Aziz? Betul weekly. Every day actually, Allah. Bukan weekly, every day. Korang boleh tengok, dan aku rasa it's better lah masuk dalam diorang punya platform. Tanya macam-macam. Diorang akan provide korang dengan info yang korang nak. Korang subscribe kami. Boleh sebarkan juga kata-kata kami ni kalau korang nak. Dan tolong teruskan berdoa kepada Palestin. Dan stay with your stance. We stand for ceasefire, stop the genocide, stop the bombing. And kalau tadi kan kita ada banyak bagi tahu pasal info, dan kalau ada macam salah ke, mohon betulkan kami, tegur kami, jangan bash. DM. Kita akan sebut next episode. Dekat komen boleh kalau nak bagi tahu, sebab kalau tersalah cakap, komen is better. Betul. Untuk highlight lah benda yang salah kan. Kami menerima, kami pun ada juga benda yang mungkin kami tak cross dan sebagainya. Kami minta maaf. Betul. Kan. Okay, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Jaga diri semua. Semoga kita dipermudahkan urusan dan sentiasa sihat sejahtera. Assalamualaikum.